Jika kita dapat menjauhkan diri daripada pemikiran membanding-bandingkan seorang dengan seorang yang lain, cuba untuk merumuskan dia ni orang yang baik ke, orang yang buruk ke, malah siapa lebih baik daripada siapa, kita akan berada di zon yang lebih selamat dan bermanfaat untuk belajar banyak perkara tentang kehidupan melalui riwayat-riwayat yang agak kompleks yang kita jumpa bila menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang jika kita sendiri berpenyakit, kita akan mudah terfokus kepada ini kelemahan, ini keburukan, dan kita nak membandingkan Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha ataupun dengan sesiapa sahaja yang lain. Adakah beliau ini Rasulullah SAW suka ke ataupun tidak suka? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak selayaknya dilontarkan kepada seorang sahabat dan juga isteri baginda Ummul Mukminin seperti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang saya maksudkan daripada kenyataan ini adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap isteri baginda sebelumnya, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah boleh berada di dalam keadaan memilih untuk tidak menceritakan perasaannya, tingkah lakunya yang silap pada pandangan beliau sendiri, sehingga ianya terakam dan dibaca berulang kali, ratusan tahun, ribuan tahun, generasi demi generasi. Beliau boleh menyimpannya dan tidak menjadi pengetahuan umum. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengutamakan pelajaran untuk kita. Salah satu daripada cara kita menghargai apa yang diusahakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah dengan memberikan fokus kepada pelajaran yang hendak disampaikan. Kecemburuan Aisyah kepada Khadijah itu diceritakan di dalam beberapa occasion, di dalam beberapa riwayat yang berbeza-beza. Banyak daripada cerita itu terkandung di dalamnya perkara yang boleh dilihat seperti mengaibkan diri sendiri. Tetapi kita perlu mengelak daripada berfikir sedemikian rupa. Bahkan tujuan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan isi hatinya dan apa yang dilakukan olehnya yang beliau kesalkan kerana ia telah menimbulkan kemurkaan Nabi SAW. Perkara-perkara tersebut adalah untuk kita belajar. Di dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menceritakan anna Rasulullah SAW kana yukthiru dhikra Khadijah, faqultu ma akthara ma tukthiru min dhikri Khadijah. Ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan bahawa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika banyak sangat menyebut tentang Khadijah. Lantas aku telah menyoal baginda, kenapa engkau banyak sangat menyebut tentang Khadijah? Ya, seorang isteri mendengar nama isteri yang lain sebelumnya disebut berulang-ulang kali. Faqad akhlafa Allah Ta'ala laka min ajuzin hamra'ish syadqain wa qad halakat fi dahrin. Itu kata-kata yang luar biasa, ya, apabila Khadijah diungkapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan berkata, sedangkan Allah telah menggantikan untukmu perempuan tua yang bergusi merah itu dan dia tu dah lama mati. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk yang nak dapatkan impak yang sama macam ungkapan dalam bahasa Arab ni, wanita tua bergusi merah itu bermaksud si tua yang dah tak ada gigi, tinggal gusi sahaja. Dan waqad halakat fi dahr, dan dia tu dah lama dah matinya. Kenapa duk sebut-sebut lagi? Itu adalah kata-kata Aisyah radhiyallahu anha mengenai Khadijah. Dan kita boleh pada masa peringkat ini mempertimbangkan dan acknowledge bahawa satu sifat yang maklum jika seorang wanita itu mendengar nama seorang wanita yang lain berulang-ulang kali dan itu menimbulkan rasa tak selesa. It's quite easy to understand kenapa Aisyah boleh menimbulkan isu tersebut.
Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban ma ra'aituhu ghadiba mithlahu qat. Kata-kataku itu telah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah dengan kemarahan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kata-kata itu sungguh luar biasa, impak dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menimbulkan satu bentuk kemarahan yang Aisyah tak pernah tengok sebelumnya. Waqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, Inna Allah razaqaha minni ma lam yarzuq ahadan min kun. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merezekikan Khadijah itu daripada aku apa yang Allah tidak rezekikan untuk mana-mana sahaja daripada kalangan kamu, isteri-isteriku. Daripada itu kita faham, misalnya ada juga riwayat-riwayat lain yang menjelaskan antara apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah anak-anak baginda. Kerana anak-anak baginda itu termasuklah Fatimah radhiyallahu anha adalah anak baginda bersama Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum kita mengakhiri riwayat yang disebutkan tadi daripada Al-Haythami, riwayat ini tadi, kata-kata Aisyah radhiyallahu anha itu penting untuk kita teladani. Saya tak belajar agama lain, jadi saya tak boleh membuat perbandingan. Tetapi Islam adalah agama yang secara eksplisit berulang kali menekankan tentang words matter, ya, penting tentang perkataan. Perkataan boleh menghancurkan, perkataan boleh membina, perkataan boleh membentuk, perkataan menjadi sebab orang masuk neraka, dan perkataan boleh memenuhi timbangan kebaikan, menghantar orang ke syurga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kaum wanita, para isteri, tentang bahayanya bercakap sesuka hati dalam keadaan tak sedar sampai benda itu jadi perkara yang biasa. Kita lihat misalnya di dalam satu riwayat yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-masakin. Aku telah menjenguk ke syurga dan aku melihat ramai penghuninya adalah terdiri daripada orang-orang yang miskin. Wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku juga telah melihat, menjenguk neraka, dan kulihat kebanyakan mereka yang berada di neraka itu adalah daripada kalangan orang perempuan. Yang menjadikan orang miskin ramai di syurga bukanlah kerana kemiskinan atau kekayaannya, dan yang menjadikan ramai di neraka itu adalah orang perempuan bukan kerana keperempuanan perempuan itu, tetapi ada sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang-orang miskin yang menjadikan mereka itu ahli syurga, dan ada perkara-perkara yang menjadi kelaziman dilakukan oleh orang perempuan yang menyebabkan ramai orang perempuan dalam neraka. Maka fokus kita bukan kepada status sosial ataupun kepada soal jantina, tetapi apakah yang selalunya atribut kualiti yang ada pada orang-orang miskin, dan apa pula yang ada pada orang perempuan yang kita kena aware supaya yang baik kita perbanyakkan dan yang tidak elok itu kita tambah usaha untuk tidak melakukannya. Qalu lima ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kerana kekufuran mereka. Qila ayakfurna billah. Lalu ada yang menyoal, maksud engkau Nabi SAW, ramai orang perempuan dalam neraka itu, adakah kerana mereka itu kufur kepada Allah? Baginda menjawab, wa yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur terhadap suami dan kufur terhadap sifat ihsan. Yang meramaikan wanita di neraka itu bukan kerana mereka itu kufur kepada Allah, tetapi kekufuran yang agak unik yang diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai mengkufuri suami dan mengkufuri sifat ihsan. Ada banyak perkara yang boleh menyebabkan orang lelaki dimurkai Allah
sama ada kerana dirinya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang bapa, berkaitan dengan soal tanggungjawab, tentang soal nafkah, dan kita perlu memposisikannya di tempat yang betul. Dan itu tidak harus menjadikan, tapi orang lelaki pun, yang tu topik lain. Tapi di sini Nabi SAW sedang mengajar sesuatu tentang perkataan, yang mana kata Nabi SAW, yang menyebabkan ramai orang perempuan di dalam neraka itu adalah kerana mereka itu kufur. Dan bila sahabat tanya, kufur kepada Allah ke? Rasul kata bukan, tetapi kufur kepada suami. Wah, siapa suami ni? Tuhan ke? Nanti dulu. Bila baginda memahami bahawa para sahabat tidak begitu jelas apakah yang dimaksudkan dengan kufrul ashir dan juga kufrul ihsan ini, baginda menjelaskannya di dalam bentuk satu demo dengan mengungkapkan dialog yang menggambarkan maksud mengkufuri suami, supaya dia lebih relatable, supaya kita boleh fikir balik betul-betul, are we doing the same thing? Terutamanya bagi orang perempuan lah. Adakah ini juga perangai kita? So that kita take note dan kita kena ubah benda tu. Iaitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain pada cerita yang sama di dalam Al-Bukhari dan Muslim, kata baginda, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Bila mana, ketika mana engkau buat baik kepada salah seorang daripada isterimu itu sepanjang masa, sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lepas tu dia, isteri ni tadi ada sesuatu pada suaminya itu yang dia tak berkenan, yang dia tak suka. Lalu apa katanya? Ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau ni satu benda baik pun tak ada. Satu perkara yang isteri tidak suka telah trigger dia untuk dia menafikan kebaikan suaminya. Betapa kata-kata ini adalah perkataan yang boleh kita katakan sangat common dalam kehidupan. Mungkin diungkapkan oleh isteri ketika penat, ketika marah, ketika PMS. Tetapi apa jua latar belakang, itu tidak menjadi alasan untuk kata-kata ini kita anggap biasa. Hari ini cakap, betul minta maaf, nanti buat lagi. Tapi kita kena fikirkan betul-betul betapa beratnya perkataan, words matter, sehingga Nabi SAW mengklasifikasikan kata-kata sedemikian rupa di dalam kategori kufrul ashir dan mengkufuri kebaikan. Dan perlulah bagi kita untuk menginsafi betapa boleh musnahnya banyak perkara penting dalam kehidupan hanya kerana kita tak jaga lisan. Dan lebih buruk lagi kalau kita cakap sesuka hati dan kita anggap ini adalah nature orang perempuan yang orang lelaki kena terima. Seorang lelaki jangan lembik sangat lah, accept benda tu, jangan berasa hati sangat. That's not the point. Suami tu berasa hati ke tak berasa hati ke, itu urusan dia. Tapi kata-kata ini apa pun tak ada baik, menafikan kebaikan suami kerana ada satu perkara yang you tak puas hati dengan suami. Ini perkara yang amat berat di sisi agama Islam. Agama lain saya tak tahu, tapi it's quite amazing untuk kita fikirkan betapa pentingnya pemilihan perkataan yang baik untuk kita berada dalam kebaikan di dalam sebuah rumah tangga. Jadi sebab itu, bila mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kesilapan beliau pada mengungkapkan perkara-perkara yang menimbulkan kemarahan, Aisyah pastinya berada di dalam keadaan memahami tentang besar atau kecilnya salah silap satu perkara. Dan bila Aisyah radhiyallahu anha mengambil tindakan untuk menceritakannya, berkongsikan ia dan menyatakan kekesalannya, ia adalah seumpama satu pengorbanan, mengorbankan quote-unquote maruah dirinya agar kita dapat belajar. Dan ini juga satu pelajaran penting untuk kita faham bahawa Islam ni bukan agama drama, bukan agama semuanya cantik, elok belaka, nak dengar benda yang kita suka saja. Islam adalah agama yang praktikal, realistik dan sangat bertujuan untuk guide kita dalam kehidupan. So kita kena appreciate benda ni tadi. So it's not the point untuk kita nak evaluate Aisyah radhiyallahu anha ni. Dia adalah seorang yang istimewa. Itu bukan urusan kita.
Malah beliau juga adalah sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan khusus dalam agama kita. Bila mana kata-kata Aisyah itu menimbulkan kemarahan baginda dan baginda menjelaskannya, respon daripada suami itu tidak disia-siakan. Aisyah segera menangkap apakah implikasi daripada kata-katanya tadi, dan langsung selepas daripada itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa, qultu ya Rasulullah i'fu anni, wahai Rasulullah maafkan aku, wallahi la tasma'uni azkuru Khadijah ba'da hadzal yaum bi syai'in takrahuhu. Demi Allah, engkau tidak akan lagi mendengar selepas ini aku bercakap tentang Khadijah dengan apa-apa percakapan, apa-apa bentuk yang kau tidak suka. Dan ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita melihat bahawa dalam hidup ini, Islam ini, kita mengutamakan tujuan, fungsi. Soal bahagia tak bahagia, happy tak happy dalam sebuah perkahwinan ke apa tu, bukanlah tidak penting, tapi dia bukan matlamat paling besar. Kesempurnaan apa yang kita rasa, kegembiraan, kita nak happy, kita happy masa zaman kita budak-budak dulu kan. Tapi bila kita dah dewasa ni, sederhanalah kan, janganlah sampai ke peringkat clinically depressed yang menjejaskan fungsi tu. Tapi kalau tak berapa bahagia, ada benda yang tak kena, apa benda yang kurang, apa, it's okay. Kita ada syurga, kita ada akhirat yang sempurna yang kita nak tuju. Akan tetapi fungsi itu yang harus diutamakan, dan kerana itu Khadijah versus Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah isteri baginda yang menjadi muallimah, guru kepada umat, kerana kita belajar sangat banyak daripadanya yang begitu bersungguh-sungguh berkongsi ilmu pengetahuan, riwayat-riwayat hadis, mengajar benda-benda yang kita tak boleh nak belajar kerana dia sangat intimate, melainkan apabila Aisyah radhiyallahu anha sudi berkongsikan mengenainya. Ada kumpulan-kumpulan daripada kelompok yang membenci para sahabat Nabi ini yang mengutip riwayat-riwayat berkenaan untuk memburuk-burukkan Aisyah radhiyallahu anha, but that is not us, bukan kita, kerana kita nak fokus benda tu. So Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bila dia mandi wajib dengan Nabi, macam mana kaifiat mandi wajib tu. Mereka berkongsi air daripada bejana yang sama dan sebagainya. So itu semua adalah ilmu-ilmu yang kita, kalau Rasulullah tak cerita, kita tak tahu, kerana dia berlaku hanya di antara baginda dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. So itu adalah nilai harga tinggi pada susuk tubuh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri baginda. Dan of course kita boleh mempertimbangkan, memikirkan Aisyah sebagai seorang yang lebih muda, mungkin naturally ya, dari segi enthusiasm dia, kecermatan dia dalam berfikir, berkata-kata, dari soal kemanusiaannya, mungkin ada cabaran-cabaran yang berlainan daripada isteri baginda yang lain. Manakala Khadijah pula adalah seorang yang lebih senior daripada baginda, lebih berumur daripada baginda, dan juga sebelum berkahwin dengan Nabi SAW juga, Khadijah itu adalah seorang yang usahawan, yang berjaya, yang dikenali di dalam masyarakat di Mekah sebagai seorang wanita hartawan, usahawan yang mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi. Kenapa Rasulullah SAW begitu mengasihi Khadijah radhiyallahu anha? Dan kasihnya baginda kepada Khadijah itu, kita dapat mengesan dia punya tanda-tanda kasih yang tinggi itu daripada beberapa perkara yang antaranya kita assume, antaranya disebutkan sendiri, sama ada oleh Rasulullah SAW sendiri ataupun oleh Aisyah seperti dalam peristiwa tadi. Antaranya ialah Rasulullah SAW tidak berpoligami sepanjang perkahwinan baginda dengan Khadijah. Tapi kita juga tidak mahu elaborate berlebih-lebihan, kerana adakah beristeri lebih daripada seorang itu adalah
tanda, akibat, kesan bila seorang suami tu tak puas hati dengan isterinya, tak happy dengan isterinya. We don't want to bring the discussion towards conclusion yang macam tu. Kita tak nak membawa apa-apa diskusi ke arah yang macam tu, kerana poligami itu ada fungsi tujuan yang tidak terikat kepada penafsiran yang semikian rupa semata-mata. Tapi itulah yang berlaku. Kemudian yang keduanya, kasih sayang Rasulullah SAW kepada Khadijah itu juga kita faham bila mana baginda masih menyebut-nyebutnya selepas Khadijah wafat dan menimbulkan kecemburuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. So itu adalah di antara tanda-tanda yang menunjukkan kasih sayang baginda kepada Khadijah itu lebih daripada biasa. Soalnya kenapa? Bila saya tengok di dalam kitab-kitab sirah, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Khadijah radhiyallahu anha ini, ada di antara riwayat berkenaan yang unik yang menceritakan tentang bagaimanakah ketika baginda bersama dengan Jibril alaihissalam dan bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya ada segitiga dalam sesi yang begitu intimate di antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam itu. Khadijah itu disapa, diberikan salam oleh Jibril. Itu menggambarkan tinggi dan mulianya kedudukan beliau. Namun dalam kitab sirah selalu konklusi itu pergi kepada menyatakan bahawa kasih sayang Nabi SAW kepada Khadijah itu, selain daripada faktor anak-anak ni tadi juga, ia adalah kerana Khadijah adalah seorang isteri yang mempercayai, menerima, mengimani risalah baginda ketika dunia penduduk di Mekah menolak dakwah baginda, memberikan support kepadanya. So it's about benda-benda yang berkaitan dengan perjuangan yang agak heroik dan dramatik, which is benar. Itu adalah pemahaman yang betul. Namun bila Aisyah radhiyallahu anha kongsikan dengan kita dialog-dialog, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada beberapa perkara yang baginda tak berkenan, tak suka isterinya buat macam tu, dan jika kita kontraskan itu dengan apa yang kita dapat tahu berkenaan dengan Khadijah radhiyallahu anha, kita boleh hargai bahawa ianya tidak berlaku di antara Khadijah dengan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata yang lain, Khadijah ini walaupun kedudukannya lebih tinggi daripada baginda dari segi profesionalism, dari segi kerjaya, dan Rasulullah SAW bukan suami yang miskin, tidak berharta, ya, baginda juga mempunyai harta baginda sendiri semasa berkahwin dengan Khadijah. Harta warisan daripada bapanya, daripada ibunya, rumahnya sendiri, beberapa harta yang kita tahu daripada sirah milik baginda, dan baginda juga masih meneruskan jual beli barang, trading, ya, ketika bersama dengan Khadijah dan selepas bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada juga bahagian-bahagian bila berlaku peperangan, ya, dari segi harta rampasan perang dan sebagainya, ada allocation tertentu. So baginda itu berpendapatan, tetapi at least semasa dengan Khadijah, baginda itu dari segi matching income dia, Khadijah tu lebih tinggi lah. Tapi Khadijah memposisikan suaminya di tempat yang sangat mulia melalui perkataan yang dia ungkapkan terhadap suaminya yang tak banyak, tapi kita boleh menyelaminya. Kita tahu kisahnya bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dalam wahyu yang pertama, yang telah menyebabkan Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang takut. Apakah yang telah berlaku kepada dirinya? Adakah ini sesuatu yang negatif, satu benda yang tak elok? So kita boleh tahu, ya, daripada riwayat Al-Bukhari itu, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha mengungkapkan apa yang dia pandang tentang suaminya, yang menjadi alasan bahawa tidak mungkin
Allah akan mengizinkan benda yang tak elok berlaku kepada kamu kerana kamu adalah seorang yang terpuji. Katanya, kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla abshir, bahkan tak mungkin, wahai suamiku, bergembiralah kamu, fa wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan sekali-kali menghinakan kamu, fa wallahi innaka latasilur rahim, demi Allah, kerana sesungguhnya engkau ini adalah seorang yang menghubungkan silaturahim, wa tasduqul hadith, dan seorang yang benar pada perkataan-perkataannya, wa tahmilul kal, dan kamu juga itu memikul beban orang lain, maksud dia bila orang susah engkau pikul sebahagian daripada kesusahan mereka itu, wa taksibul ma'dum, dan kau juga memberikan kecukupan kepada orang yang tak cukup. Bila ada orang yang kekurangan sesuatu yang menjejaskan hidupnya, engkau membantu orang-orang seperti ini. Dan juga wa taqrid dhaif, dan kau juga adalah seorang yang memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau sentiasa menjadi membela kebenaran. Ini adalah atribut engkau. So kalau kita tengok kepada benda-benda yang Khadijah describe tentang Rasulullah SAW, ia menggambarkan bagaimana benda-benda yang menjadi asas untuk Khadijah mengatakan bahawa suaminya itu adalah seorang yang terpuji, seorang yang baik. Benda-benda yang disebutkannya itu semuanya adalah tentang apa yang Rasulullah SAW buat pada orang lain. It's not about apa yang dia buat kepada dirinya. Maksud dia, engkau tak mungkin Allah akan sia-siakan engkau kerana engkau menyayangiku, kerana engkau setia denganku, kerana engkau adalah insan suami yang terbaik kepada isterinya. Nothing about that. Semuanya adalah tentang apa yang Rasulullah SAW buat kat luar rumah. Jadi kata-kata ini menggambarkan bagaimana peranan Nabi SAW dalam dunia kehidupan yang besar ini, menerima pengiktirafan daripada isterinya, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kita boleh mempertimbangkan dinamiknya, bagaimana perkara ini mungkin perkara biasa, tapi dan bila dia biasa kita mungkin tak perasan kepentingannya, tapi bila dia tidak ada, implikasinya sangat besar. Kita boleh gambarkan bagaimana seorang lelaki yang amat dihormati di luar rumah kerana dia adalah seorang CEO, kerana dia adalah seorang pendakwah yang terkenal, dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang yang dirujuk oleh masyarakat. So he is somebody acknowledged, appreciated, dipuji oleh seluruh dunia. Tapi bila dia balik rumah, siapa dia dalam rumah? Kalau di dalam rumah dia dihargai, penghargaan yang lelaki itu dapat di dalam rumah daripada isterinya, daripada keluarganya, boleh jadi lebih bermakna dan penting daripada sejuta manusia yang memujinya di luar rumah. Apa yang akan berlaku kalau suami itu di luar rumah dihormati, dihargai ilmu pengetahuannya, pemikirannya, tapi bila lelaki itu balik ke rumah, dia adalah si bodoh yang sentiasa buat salah, yang ma ra'aitu minka khairan qat, satu benda baik pun tak ada, semuanya tak kena. Itulah macam tu. Sejuta pujian tidak dapat memberikan self-worthiness pada diri lelaki berkenaan bila mana satu daripada kepingan puzzle paling penting tu hilang, iaitu penghormatan, pengiktirafan daripada his other half, isterinya sendiri. So berapa ramai lelaki-lelaki yang kelihatan gembira dan mempunyai kehidupan yang sungguh tinggi maknanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah dia itu berdepan dengan benda-benda yang mendukacitakan yang dilakukan oleh insan yang supposedly yang paling dia sayang. So ini adalah apa yang Rasulullah SAW dapat daripada Khadijah. Maka bukan hanya Aisyah yang patut cemburu dengan Khadijah, malah wanita seluruh dunia harus cemburu dengan Khadijah kalau apa yang Khadijah lakukan ini tidak dilakukan. Of course kita boleh terpesong bila mana kita timbulkan isu, tapi
suami saya bukannya Nabi Muhammad SAW. Kalau nakkan isteri macam Khadijah, suami itu kenalah macam Muhammad. You nak bermain dengan kata-kata tu terpulang. Tapi di usia tua-tua ni, kita dah tak sukalah ayat-ayat drama macam tu. You seriously fikir dan pertimbangkan. Words matter. Bagaimana kata-katamu boleh menjadi syurga untuk suami di rumah, yang boleh menyebabkan dia terus kuat dan buat lagi perkara-perkara baik. Yang perkara baik itu, even kalau dia buat untuk kat luar rumah pun, manfaatnya akan dapat kepada kita. So kalau kita nak suami kita sepenuhnya, caranya bukan dengan mengikat dia, menjadikan dia tu milik kita, tetapi kita memberikan kepercayaan untuk dia itu berbakti, berjuang, melakukan banyak perkara yang dia boleh perlu lakukan kepada ummah, dan nanti dia akan balik ke rumah sentiasa sebagai suami yang terbaik, berbanding dengan cuba untuk menakluki suami, memiliki suami, dan suami itu adalah miliknya, bukan milik kamu semua, bukan milik dunia, bukan milik luar. Akhirnya walaupun suami itu berada di depan mata, kita tidak dapat dia. Dan ini adalah dinamik yang kita boleh teladani daripada kisah di antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan amat besarlah jasa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas kesudian beliau berkongsikan sisi-sisi kesilapan, salah perkataan yang boleh kita teladani seperti yang saya kongsikan di dalam kisah ini tadilah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua atas kesudian untuk meluangkan masa bagi kita meneliti pelajaran yang amat berharga untuk kita jaga keharmonian rumah tangga kita ini. Dan paling penting, ketika kita okey, ketika kita tak okey, kita kena sentiasa berusaha untuk berada dalam keadaan yang Allah redha. Bila kita kurang, kita tambahkan. Bila kita silap, kita betulkan. Bila kita buat dosa, kita bertaubat kepada Allah SWT. Dan kita ingat balik satu hadis yang saya bacakan di awal diskusi kita tadi, bila mana Rasulullah SAW menyatakan bahawa aku menjenguk ke syurga, dan ramai di syurga itu adalah orang miskin. Miskin dan fakir adalah dua perkara yang sedikit berbeza lah technicality dari segi fiqh dia. Walaupun riwayat-riwayat yang mengatakan kefakiran hampir-hampir menjadi kekufuran itu adalah riwayat yang problematik, tapi ia tetap satu perkara yang kita tidak harus submit kepadanya. Dia adalah situasi yang kita kena keluar daripadanya. Antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW, kata baginda, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kekufuran dan kefakiran. Iaitu antara doa yang Rasulullah selalu baca. Akan tetapi, miskin harta jangan sampai menjadikan kita miskin jiwa. Kerana bila kita miskin jiwa, ketika kita banyak harta pun, kita mungkin si miskin, si fakir. Lagi sedih lah, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat, kan? Abu Zar Al-Ghifari meriwayatkan bagaimana beliau berkata, ya, afatara qillatal mal huwal faqr. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, adakah kekurangan harta pada pandangan kamu, wahai Abu Zar, adalah kefakiran? Kata Abu Zar, na'am ya Rasulullah, sudah tentu, betul wahai Rasulullah SAW. Kemudian kata baginda, qala innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Wal faqru faqrul qalb. Dan kemiskinan yang sebenarnya, kefakiran yang sebenarnya adalah miskin jiwa, miskin yang ada dalam diri kita. So jika kita kaya jiwa dengan sifat syukur, dengan qanaah, harta yang sedikit itu tidak menjejaskan makna kehidupan. Tapi kalau kita miskin jiwa, duit tak pernah cukup, hidup kita tak pernah kita ada rasa kepuasan terhadapnya,
dan itu adalah penyakit yang buruk jika ia hadir dalam kehidupan kita. Moga-moga adalah sedikit manfaat daripada perkongsian kita pada kali ini, daripada matahari bawah naik ke atas kan. Mohon maaf atas kekurangan apa-apa dalam penyampaian. Apa yang saya kongsikan ini adalah untuk pelajaran, teladan, peringatan kita bersama. Moga-moga Allah redha dengan kita dan sentiasa bimbing kita ke jalan yang benar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Take care everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.